وبركاته من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم به وبعلومه في الدارين آمين. Dan lagi kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Situ dah. Betul dah? Nak berhenti situ itu tak? Dan lagi kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, kullu ma yakhtaru bi khayalika wa taswaru fi balika fallahu bi khilafi dhalika. Ini semua ni dalam mentafsirkan hadis Sayyidina Ali, hadis mauquf awwaluddin ma'rifatullah atahnu. Awal agama yakni al-muhim fid din, yang paling penting dalam agama ma'rifatullah, yakni dengan makna belajar sehingga kita mengetahui, kita mengerti akan segala hukum sifat ketuhanannya Allah dan hukum ketuhanan. Itu makna mengenal Allah, bukan mengenal ilah, bukan mengenal hakikat zat dan hakikat sifat Allah. Tak ada siapa dia boleh kenal hakikat zat dan hakikat sifat Allah yang hakiki. Lepas tu yang kita nanti duk belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafah, itu orang panggil sifat ketuhanan. Hukum sifat ketuhanan. Kita hukum sifat ketuhanan. Apa? Sebelum kita nak tahu sifat ketuhanan, kita kena tahu ketuhanan. Zat yang nak menjadi Tuhan tu mesti orang panggil keputusannya ada dua di dia. Pertamanya istighnahu an kulli ma siwa, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, yakni dia tak berajak apa-apa selain daripada dia. Kemudian selain daripada dia tu pula iftiqaru kullu ma siwahu ilaih, berhajat oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah. Maka kalau ada dua perkara tu, itulah dihukumkan Tuhan. Maka sifat-sifat ketuhanan tadi tu pula wujud, qidam, baqa, nanti akan. Maka wujud, qidam, baqa tu orang panggil apa? Sifat ketuhanan, bukan hakikat sifat Tuhan dah. Maka sebab tu tak betul kalau dia kata awaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenal Allah, makna kena hakikat zat dan hakikat sifat. Tak betul. Kenapa? Tengok. Dan lagi kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, kullu ma, tiap-tiap barang, yakhtaru bi khayalika, yang terlintaslah dengan khayal engkau. Kita duk khayal mari telitah dalam kepala otak kita. Wa taswaru fi balika, dan terupa, tergambar di dalam hati kita. Maka fallahu, maka bermula Allah bi khilafi zalika,
menyalahi, tak serupa, makna bersalahan, makna tak serupa akan demikian tu. Mana demikian apa yang terlintas dalam benak akal kita, demikian apa yang tergambar dalam hati kita. Allah tak gitu. Maka sebab tu nanti kita belajar sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kemudian ta'alluq, segala sifat-sifat itu semua orang panggil fit ta'aqquli. Sekira-kira ilmu pada akal kita semata-mata, bukanlah fil haqiqatil waqi', bukan hakikat zat Allah Ta'ala tu. Dia ada orang panggil pelaturan sifat kudrat dulu, ilmu, iradat, tidak. Maka sebab tu apabila kita belajar nanti, ulama dia bilang kudrat dulu, kudrat, iradat, ilmu. Tapi kalau kira-kiranya fit ta'aqqul, kira-kira akal, ilmu dulu, baru iradah, barulah kudrat. Karena apa Allah Ta'ala buat la sekarang ni, tanjiz hadis, baru luluh sekarang ni Allah Ta'ala buat ni, ialah apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala dengan sifat iradat dia, dengan sifat berkehendak dia. Dan apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala dengan sifat berkehendak, yakni iradat dia tu, ialah apa yang telah dia taklukkan dengan sifat ilmu dia, tanjizi qadim dengan sifat ilmu dia. Maka kira-kira pelaturan hakikat sungguh ilmu, iradat, kudrat. Tapi ulama lagi bila kudrat, iradat, ilmu. Kenapa? Kerana hak zahir di kitanya ialah sifat kudrat, perbuatan Allah dengan sifat berkuasa tu. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala menentu di sedia kala tu. Ada siapa dia tahu kata dia tu yang baik ke yang buruk ke nanti akhir sudah dia mati? Tak ada siapa dia tahu akhir dia bagaimana, lepas ni nak jadi apa, lepas ni pula apa yang akan berlaku mengena atas diri dia, tak tahu. Tu ma yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah barang yang mengena ke atas kami melainkan semua yang Allah Ta'ala telah tetap dah sedia kala lagi dengan sifat iradatnya. Kalau kira-kira kan, patut iradat dulu baru kudrat. Tapi dah, ulama bila kudrat dulu. Kenapa? Yang ibraz, yang zahir di kita orang manusia ni ialah perbuatan Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah. Itu tidak akan zahir selagi mana Allah tak buat. Bila Allah Ta'ala buat, barulah kita tahu, hak ni dah hak Tuhan tentu sedia kala lagi atas kita, sama ada baik ke atau buruk ke. Tengok. Maka orang panggil semua nanti tu orang panggil sifat ketuhanan, bukan hakikat zat dan hakikat sifat Tuhan, tidak. Kerana kita tidak boleh mengenal hakikat zat dan hakikat sifat. Tertegah kita benda yang baru ni nak mengenalkan hakikat zat dan hakikat sifat. Maka sebab tu orang hak mengajar orang kenal Allah ni kenal zat, kenal sifat, tak betul. Bukan kenal zat, kenal sifat, kenal hukum sifat ketuhanan dan hukum ketuhanan. Jadi la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Ilah kita nak bahas di ilah tu. Ilah tu tercabang dua pula. Ilah dengan makna al-ilah, apa? Tuhan itulah. Yang namanya diberitahu oleh syarak iaitu Allah. Sebab tu Allah tu bukan Tuhan. Sudah Allah bukan Tuhan pula ni. Yalah Allah bukan Tuhan. Kalau Allah Tuhan banyaklah. Tengok dalam Quran, dalam kitab ni ada dalam frame ada tak? Cabut habis dah frame. Renovate kan? Sini. Ada dalam frame Allah, kalimah Allah, depannya ada ke tak? Dalam frame tu ada Allah. Allah bukan Tuhan. Allah apa Allah? Allah nama bagi zat Tuhan. Tu baru tu. Sini. Maka Allah nama bagi zat yang bersifat. Maka kita nak bahas al-ilah zat dan sifat ke? Tidak. Bukan nak bahas hakikat zat, hakikat sifat. Lepas tu apa yang kita nak bahas? Yang kita nak mengaji, yang kita nak mengkaji lagi akan ni ialah al-ilahiyat, atau uluhiyat, rububiyat. Apa? Ketuhanan. Bukan Tuhan, ketuhanan. Tuhan lain, ketuhanan lain. Raja lain, kerajaan lain, sultan lain, kesultanan lain, tak sama tu. Sultan kena ke zat tubuh jirim dia. Kesultanan itu kerajaan dia. Kata ni kekuasaan dia. Sifat sultan tadi ada kesultanan. Atau raja tu kena ke zat dia, jirim dia, tubuh dia dah kita kata. Kerajaan itu orang panggil sifat dia.
Kalau raja tu nama dia Raja Gopal, tak jadi. Bukan raja sungguh. Atau nama dia sultan, bukan sultan sungguh, tak jadi. Yang kita naknya ialah kesultanan, kerajaan. Tu hak kita nak bahas. Bukan nak bahas Tuhan. Tuhan kita tak boleh bahas. Zat dan hakikat sifat kita tak boleh nak bahas. Hakikat zat, hakikat sifat siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Tak akan tercapai oleh akal dengan benda yang qadim. Apa? Zat Allah qadim, segala sifat-sifat Allah pun qadim. Lepas tu kita nak bahasnya bukan Tuhan, ketuhanan, uluhiyat, ilahiyat, rububiyat. Hak tu kita nak bahas. Apa ketuhanan? Ulama ambil faham daripada ayat Quran. Allah Ta'ala firman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ataupun antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ada juga ayat Quran bunyi gitu. Yakni hei manusia, engkamu sekalian tidak dapat lepas daripada Allah. Fuqara, fakir, berhajat makna tak lepas. Satu gerak, satu diam, satu kelipan mata, satu hembusan nafas, satu gerak nadi, satu gerak jantung, bergerak, orang panggil segala organ-organ tubuh kita ni semua tak boleh lepas dengan Allah. Satu zarah pun tak boleh lepas dengan Allah. Selain daripada Allah semua berhajat pada Allah yang tak boleh lepas dengan Allah. Wallahu, dan bermula Allah ghani, dia yang terkaya, dia tak berhajat apa-apa, terlepas serba-serbi daripada makhluk, daripada selain daripada dia. Maka ulama ambil faham daripada ayat ni, ketuhanannya hukumnya ialah istighnahu an kulli ma siwahu wa iftiqaru kullu ma siwahu ilaih. Dia tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Tu orang panggil ketuhanan. Kalau ada ketuhanan di batang tiang, layak jadi Tuhan. Kat sini. Layak tak tiang ni nak jadi Tuhan? Tak layak. Kenapa? Kerana tiang ni nak boleh ada dia berajak pada yang mengada. Tengok. Bermakna dia bukan wajibal wujud, dia mumkinul wujud. Tu sifat wujud Nah, pada dia tiang ni boleh jadi Tuhan tak? Ada dia tu sedia kala tak? Dah. Ada permulaan bagi ada. 1400 tahun mula tak ada surat At-Taqwa ni. Berapa puluh tahun baru surat At-Taqwa ni, berapa puluh tahun kira-kira? Bila? 20 tahun. 20 tahun. Belum pada 20 tahun ada tak? Tak ada. Bermakna ada surat beranak surat ni. Tiang ni ada surat beranak. 20 tahun dulu surat beranak dia. Bermakna sebelum pada tu dia tak ada. Ada dia tu lalu kok tak ada. Baru. Tiap-tiap benda baru berajak pada yang ada. Maka tiang bukan Tuhan. Terluput sifat kidam. Tengok. Pas tiang ni kekal gini ke? Tak, tengok. Boleh renovate, boleh buat peracur kelik. Kita berasa nak buat besar lagi surat ni. Naik tarah rajin masjid. Foto habis. Pakai semaya rumah laka semua. Cuti semua kuliah. Apa? Buat masjid pula. Habis tak ada tiang ni. Atau lagi akan binasa dengan sebab kiamat. Habis. Bermakna terima binasa. Tidak kekal. Tu berajak kepada yang membinasakan dia. Tengok. Pas tiang ni serupa tak dengan tiang tu? Serupa weh. Orang tak kata ini tiang tapi bukan tiang. Itu pening cakap macam Wahabi tu. Ini tangan tapi bukan tangan. Tuhan ada tangan tapi bukan tangan. Tuhan ada muka tapi bukan muka. Tuhan ada kaki tapi bukan kaki. Gapo? Nyepak apa panggil? Tak ada gitu. Dia tangan ni tangan. Tuhan ada tangan tapi bukan tangan. Tangan tapi tak serupa dengan tangan kita. Patut tak serupa dengan tangan tu, serupa dengan apa? Serupa dengan tayar kereta. Tak panggil tangan, apa panggil tayar. Dia tangan ni tangan. Tak bentuk tak serupa, bermakna Tuhan berbentuk. Cuma kaifiat tak serupa. Apa tangan kita dengan tangan beruk tak serupa. Tak itu ni. Maka kalau serupa Tuhan dengan makhluk dia panggil. Tuhan serupa dengan benda baru dia panggil. Pas tiap-tiap benda baru kena ada yang mengada. Tengok. Luput makna ketuhanan. Pasal keluar sifat 20. Sifat 20 ni orang panggil apa? Sifat ketuhanan. Bukan sifat di zat Tuhan hakiki sungguh tidak. Kita tak membahaskan di zat Allah Taala. Dilarang kita. Tutafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah fatuhliku atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berfikir kepada makhluk Allah. Tengok. Kita duk fikir makhluk tengok. Duk tengok makhluk erti Tuhan. Mana Tuhan tak serupa makhluk. Tengok makhluk gapo Tuhan menyalahi belaka. Habis.
Tu lagu tu. Mudah ya sebenarnya, dah. Mudah. Sebab tu kata Sayyidina Ali, kullu ma yakhtaru bi khayalika wa taswaru fi balika fallahu bi khilafi dzalika. Artinya, terjemahnya, tiap-tiap segala barang yang tergerak. Mana tergerak ni terlintas. Ia barang pada citamu, yakni pada khayalan kamu, pada benak akal kamu. Kelitah lah Tuhan ni duduk setambung atas arah kau. Kalau setambung supaya saya duduk setambung atas ku sini. Kelitah gitu lah lagi. Wa taswaru atau pada kata yakhtaru. Wa kullu ma taswaru, dan tiap-tiap barang yang terrupa, yakni tergambar. Terrupa ni mana tergambar. Lah mari dalam taswir, dia tertasawur, tergambar dalam fi balika, pada hatimu. Jauh tu dak ni. Tu dekat sikit dengan ta ya mi waw tu dak ni. Kalau tidak baca pada hatimu dak pada hatimu. Mari tergambar dalam hati kita. Lah itu ada muka dalam Quran kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam Quran kata dia ni, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap suatu tu fan, fan binasa, fana, hacul belaka. Wa yabqa, dan yang kekal, yang tinggal kekal, tak hacul, tak fananya, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Tuhan engkau yang mempunyai kemuliaan, kemegahan. Kalau kita pegang zahir bermakna wajah lah kekal. Kalau kita i'tiqad macam mujassimah. Apa mujassimah? Fuak yang menjisimkan Allah. Allah ada kaki, ada betih, ada lengan, ada tubuh badan, ada kaki, ada poho. Siap. Kalau i'tiqad lagu tu, ayat tadi nak faham lagu mana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hak tinggal kekalnya wajah Tuhan. Muka ya. Habis hak lain hancur juga. Kalau tak saya takwil, tak boleh pakai takwil. Nak pegang zahir-zahir gitu Quran. Punah. Tuhan pun hancur juga, hak tak hancurnya muka. Hai berat tu. Sesak tidak? Sesak. Patah apa makna? Itu orang panggil majak tu, cakap tu. Alaqahnya orang panggil juz'i. Apa? Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Allah itlaqkan juzuk wajah, tapi naknya zat, bukan tubuh, jirim, jisim, tidak. Wajah situ makna zat, dan kekalah oleh zatnya Allah yang mempunyai kemuliaan, kemegahan. Itu makna. Pasal apa dia hak boleh tafsir gitu, tafsir gitu. Ulama kita tak reti. Kalau kita agak pakai wajah muka ni, muka kuala, muka pitu, muka kita, muka beruk, muka kucing, muka anjing, muka ikut gi muka apa banyak muka tembok kata ni. Tengok muka belaka tu. Lepas tu Tuhan pun sebut muka. Tuhan ada muka ke? Tak ada muka. Maka sebab tu ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia sepakat ijma' dah. Kullu nassin wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Tiap-tiap nas, sama ada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asarus sahabah atau kalamul ulama sekalipun, lepas daripada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ulama iringkan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Apa tu? Qiyamuhu apa mana? Qiyam mana berdiri. Hu-nya Allah, berdirinya Allah, binafsihi dengan sendirinya. Makna Tuhan bangun diri tanpa siapa tolong, tak pakai tukar. Sesak faham lagi tu. Ulama saja nak tengok kita ni faham ke tak sifat mukhalafah. Ia iring dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Bukan makna tu, bukan al-mutabadaru minhu. Bukan makna hak segera kita faham bila sebut kata qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah bangun berdiri bercacang, tak ada siapa tolong akik, tolong akak, tolong dia tukar ke apa, tak ada. Dia bangun seorang dia. Sesak faham lagi tu. Sesak faham. Ngaji sifat 20 pun bukan ahli sunnah wal jamaah kalau faham gitu. Ulama susung tu nak tahu kita ni pandai ke tidak sifat mukhalafah. Karena nanti sifat mukhalafah dia bahas hingga keluar orang panggil ayat mutasyabihat tu. Maka tiap-tiap nas yang datang orang panggil kesamaran makna majazi dia, makna hakiki jelas
supaya yadullah. Makna hakiki yadu tangan, anggota tangan. Maka khalaf dan salaf ijma', sepakat. Apa tangan dengan makna jawarih anggota bukan. La az-zahir laisa bil murad. Zahir makna ayat hakiki tangan anggota itu bukan maksud. Patut apa makna? Awilhu, takwil dengan tafsili. Apa? Jalanan ba'dul khalaf. Apa? Tangan dengan makna qudrah. Apa tu? Tengok qarinah ayat. Nabi Allah Taala kata, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakah, maha berkatlah Tuhan. Allazi, tabarakalladzi, apa tadi? Sudah hilang dah. Tabarakalladzi biyadihi, dengan tangannya Allah, dengan tangannya Allah, segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah lah di atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin, yang kuasa. Qadir belakang. Bermakna qadir ni, qadir dengan makna apa? Yang maha amat berkuasa. Zatun muttasifatun bil qudrah. Makna zat yang bersifat dengan qudrah. Bermakna maha berkat Allah Ta'ala yang di dalam kekuasaannya lah segala kerajaan. Gitu. Itu orang panggil takwil tafsili. Azang dulu deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik. Jadi itu orang panggil ba'dus salaf, ba'dul khalaf. Tabarakalladzi biyadihi ay bi qudratihi. Tu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim yadullah ay qudratullah. Kenapa? Ada qarinah ayat yang menunjukkan makna yadun, makna aid, makna yad, makna orang panggil tangan di situ dengan makna qudrah. Tu orang panggil jalan atas cakap majak dia panggil. Tu. Adapun ba'dus salaf dia tidak takwil tafsili, takwil ijmali. Mana Allah tidak ada tangan. Lepas tu tak ada ayat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Lagu mana tu ayat tu? Yadung situ. Tanganlah yadung. Khalaqtu biyadain. Aku menjadikan Nabi Adam tu dengan dua tanganku. Aidina dengan tangan aku. Banyak lagi tu dengan jamak. Ada dengan mufrad, dengan ada musanna, ada dengan jamak. Ada seputung tangan, ada dua putung tangan, ada dengan tangan. Lebih daripada tiga, lebih daripada dua. Lebih daripada dua, jamak dia panggil. Dua ke atas. Baik. Maka ba'dus salaf dia kata apa? Tuhan tak ada tangan. Tu orang panggil takwil ijmali tu. Lepas tu tangan di sini, seputung tangan, dua putung tangan. Tangan di sini lafaz tangan. Lafaz tangan. Makna bukan anggota tangan. Apa makna dia? Au fawwid, serah. Tafwid, serah pada Allah. Makna majazi, serah pada Allah. Au fawwid warum tanziha ba'da tanzih, yakni selepas daripada disucikan Allah tu tidak serupa dengan makhluk. Mana Allah tak ada tangan. Lepas tu tangan ni lafaz je tangan, bukan makna jawareh, bukan makna anggota tangan. Itu tengok. Itu orang panggil ahlus sunnah wal jamaah. Kita tak boleh nak faham zahir gitu, tamassuk bizawahirin nas alkitabi was sunnah min usulil bid'ah wal kufri. Setengah daripada usul bid'ah dan kekufuran ialah berpegang dengan zahir nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita orang awam ni, nas dan dalil tu ialah perkataan ulama. Bila ulama kata kekuasaan Allah, zat Allah bukan wajah makna anggota, itu hak kita i'tikad, itu hak kita pegang. Tak payah kita nak ni ayat Quran. Ya, ayat Quran. Betul lah. Ini hadis Nabi SAW. Tetapi kita ni orang yang tidak ada alat untuk memahami Al-Quran hadis. Sebab tu dalil ni bukan dicegah kita minta. Ni masuk bulan Rajab ni. Waq Mi'raj, Isra Mi'raj. Tanya dalil, mana dalil? Masuk ni 10 Syaban pula. Mana dalil ustaz buat Yasin 3 kali, mana dalil? Ni tanya dalil. Bagus tanya dalil tu, tak tegah. Tapi nak tanya dulu, kamu yang tanya dalil tu orang awam ke mujtahid mutlak, ulama mujtahidin? Saya orang awam je ustaz, tapi saya nak tahu jugalah dalil. Awak orang awam? Ya, saya orang awam. Kalau orang awam, dalil dan nas ialah perkataan ulama. Boleh nak bagi dalil? Qala Syafi'i, qala al-Maliki, qala al-Hambali, qala ar-Rafi'i, qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, qala an-Nawawi, qala Ibn Hajarin, qala Suyuti, qala Ramli, qala Qaffal, qala Zarkashi. Apa ni banyak sangat nama ni? Nanti ni saya tak ambil ni ustaz, saya nak qala Allah. Nanti ni qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihun. Saya nak tu mana tak ada awak kata awak orang awam. Orang awam, nas dan dalil tu ialah perkataan ulama. Bermakna awak mujtahid mutlak lah. Ada mazhab dah kah? Nama apa awak? Khalid. Ada nama mazhab Khalidiyah? Tak ada. Bukan ditegah minta dalil. Ada orang kata
jenis ustaz-ustaz pondok, tutup lebah pondok ni, tutup guru ulama pondok ni, dia nak bagi orang awam jadi bodoh. Apa? Jangan minta dalil, jangan tanya dalil. Amal je. Bukan itu maksud dia. Jangan minta dalil dengan makna hak di sisi ulama mujtahidin. Kalau dalil di sisi ulama mujtahidin, Al-Quran hadis. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal bila orang bagi cerita kata Sufyan Ats-Tsauri keluarkan ijtihad hukum begini. Dia kata mana Al-Quran mana hadis? Memanglah. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal mujtahid mutlak mazhab Hambali, pendiri mazhab. Orang yang berkelayakan untuk bertanya Al-Quran hadis. Dia layak kerana dia faham Al-Quran hadis. Makanan dia layak bagi dia. Adapun kita, mana dalil? Dalil di kita tu ialah qala ulama. Bukan tegah minta dalil. Nanti ni qala ulama tu ialah dalil di kita. Bayi nak makan, jangan makan, mati bayi. Bukan tegah bayi tu makan. Bagi makanan sesuai dengan dia. Nasi lecek, nasi setung, bubur nasi, susu dadak, susu ibu, susu lembu, susu kambing. Tu makanan bayi. Adapun nasi biryani, nasi arak, nasi hujan panas, hujan itik-itik. Dagang lagi. Nasi kabu. Hak tu makanan untuk orang tua. Tak layak untuk baby, untuk bayi. Tapi dia pun, tak boleh. Nak juga. Nasi kabu. Mati kau. Dia makan. Tu. Nisbah kita buat contoh. Al-Quran hadis. Dalil di sisi ulama mujtahidin. Perkataan ulama. Ijtihad ulama. Dalil di sisi kita orang awam. Bila ulama berijtihad harus sunnah, mustahab, mandub. Tu dalil. Apa ciri khasnya ni? Ulama kata harus, ulama kata sunnah. Tu dalil. Mana Quran hadis? Maaf, saya bukan mujtahid mutlak. Kalau mari Quran hadis saya tak faham. Tengok Wahabi tak faham. Nabi kata mana? Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mereka-rekakan pekerjaan kami ini, barang yang tidak ada daripada agama kami, maka tertolak. Nabi kata gitu. Ma laisa minhu. Min situ tu apa makna min? Min apa makna? Min li ta'lil, min ibtidaiyah, min bayaniyah. Min apa makna? Min li tab'id. Sebahagian daripada qawaid umum yang ada dalam agama kami, kalau tidak ada maka tertolak. Itu makna. Tapi orang Wahabi ni dia baca hadis betul, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Tapi dia syarah bukan hak Nabi raya, dia syarah hak dia maksud. Apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi. Fihi mana lagu mana fihi? Fihi ni mana? Buat maulid. Baik, nak cek Al-Baqarah tak ada, An-Nisa tak ada, Ali Imran tak ada juga, Al-Kahfi tak ada, Ar-Rum tak ada, Ar-Rahman tak ada, Al-Qalam tak ada, Amma Yatasaalu tak ada. Tak ada lah. Tu fihi. Tak ada lah. Dalam Quran kata tak ada lah maulid. Bid'ah tolak lah. Selalu ni. Nabi tak kata fihi. Nabi tak kata man ahdatsa fi amrina haza ma laisa fihi. Nabi tak cakap itu. Nabi tak kata barang siapa yang mereka-reka pekerjaan agama kami ini, barang yang tidak ada di dalam agama kami. Mana di dalam Quran, di dalam hadis. Buka pula Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, habis segala sunan. Tak ada. Tak ada bid'ah. Itu kalau Nabi kata fihi. Tapi Nabi tak bodoh supaya Wahabi. Nabi tak kata fihi. Nabi kata minhu. Maka syarahlah minhu. Jangan fihi. Lagu tu. Nabi kata man ahdatsa fi amrina haza ma laisa minhu. Barang siapa yang mereka-reka pekerjaan agama kami ini, barang yang tidak ada daripada sebahagian kaedah umum dalam agama kami. Kalau ada, makbulun. Itu mafhum mukhalafah dia. Man ahdatsa fi amrina haza ma huwa minhu fahuwa makbulun. Barang yang ada sebahagian daripada kaedah-kaedah umum dalam agama kami, maka diterima. Tu tengok.
Itu cara ulama faham hadis, faham Quran. Bukan supaya kita baca terjemah Melayu, faham diri. Tak boleh gitu. Dah sini. Maka tak layak. Tak kira lah. Dalam bab hukum hakam, apatah lagi dalam bab i'tiqad. Tak layak. Dalam Quran kata apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a, dan telah datanglah rabbuka, oleh Tuhan engkau, wal malaku, dan para malaikat, saffan saffa, berbaris-baris, bersof-sof. Hak segera apa? Weh, Tuhan bergerak. Lihat ni. Tuhan bergerak. Daripada diam gerak lagi. Itu ja'a. Datang Tuhan. Datang oleh Tuhan engkau. Dan malaikat berbaris-baris, bersof-sof. Oh, macam sultan jugalah kadang-kadang cek perbarisan. Hai berat tu. Wal malaku saffan saffa. Berapa ekor malaikat nak tanya? Hak setiap hari 70,000 malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur tak keluar-keluar. Hak tu berapa? Kira berapa hari dah hak ada atas muka dunia. Apa hari hak sebelum manusia hidup atas muka dunia? Banyak mana dah hari ni? Nak kata ni? Start mula matahari dengan bulan diciptakan. Kerana masa-masa tu ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergeraknya matahari dan bulan. Ada tahun qamariyah, ada tahun syamsiyah. Start Tuhan buat matahari bergerak, bulan bergerak, start situ sehari 70,000 mereka masuk. 70,000 masuk esok, lusa, tulak, tulu itu. Masuk tak keluar-keluar. Berapa dah? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa dia tahu berapa orang malaikat Allah melainkan Allah. Pas kalau malaikat bersosah tu cek baris bila nak siap? Kalau makna zahir lagu tu. Apa makna? Itu orang panggil kalam hazaf mudhaf. Apa? Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika. Telah datanglah oleh perintah daripada Tuhan engkau. Malaikat menunggu-nunggu. Itu maknanya. Siapa dia boleh ayat gitu? Ulama. Bukan kita. Kita je sapah ulama ayat. Oh, hebat sungguh ulama. Kalau tanpa ulama, kita tak faham Quran hadis. Nah itu ni. Laulal ulama kanan nasu kal bahaim. Kalau tanpa ulama, nasiya pelumbu kubah itulah. Maka sebab tu tak boleh tolak ulama. Tolak ulama bodoh agama kita ni. Agama kita tak betul selalu berjalan. Tengok. Wa taswaru ay wa kullu ma taswaru fi balika. Dan tiap-tiap barang yang terupa tergambar pada hatimu, fallahu bi khilafi zalika, maka bermula Allah Ta'ala itu bersalahan, tak serupa langsung akan yang demikian itu. Tengok ayat Allah Ta'ala rekah cakap laisa kamithlihi syai'un. Laisa apa? Nafi muqayyad. Asal laisa ni nafi muqayyad. Apa? Fi'lul fa'il. Kita menafi kemudian muqayyad dikaitkan dengan zaman. Zaman madi, zaman hal, wal istiqbal. Zaman madi yang lepas, zaman sekarang ni kita nafi ataupun lagi akan. Itu makna orang panggil nafi muqayyad. Asal laisa nafi muqayyad. Mana? Aku tidak bila? Dulu kah? Tidak bila? Sekarang kah? Lagi akan sama Allah. Tidak bila? Lagi akan. Sekarang sama gitu kah? Tidak bila? Dulu tak sama, sekarang sama kah? Dah. Laisa di situ tidak lagi dengan makna laisa nafi muqayyad. Apa makna apa? Laisa nafi mutlak. Nafi mutlak bermakna intifa' mutlak. Apa? Ternafi mutlaqan. Apa? Tidak dulu, tidak sekarang, tidak lagi akan, selama-lama. Laisa tidak sama selama-lamanya. Ada gitu. Tidak sama selama-lamanya. Kamithlihi, kah pada misli itu orang panggil apa? Kaf zaidah untuk mentakkidkan, untuk menguatkan laisa tadi. Apa? Tidak sama selama-lamanya langsung. Tu. Nombor berlangsung, kuat lagi. Kamithlihi, tidak sama selama-lamanya langsung. Tu. Tidak sama selama-lamanya langsung. Syai'un. Oleh tiap-tiap sesuatu. Tidak sama selama-lamanya langsung dengan Allah Ta'ala oleh tiap-tiap sesuatu. Tengok. Sikit pun kena tambah itu pula. Apa? Syai'un tu isim nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul umum atau tufidul hasrah.
Syai' isim nakirah bila jatuh di halaman nafi. Cakapan tu laisa tu nafi. Asalnya laisa syai'un kamithlihi. Boleh cakap gitu. Tiada sesuatu sepertinya Allah. Tak dalam makna. Tak dalam makna. Allah nak bagi dalam makna dia. Nak bagi dalam, nak bagi hasar makna dia tu umum. Tukar taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan benda yang patut di belakang dan mengkebelakangkan benda yang patut di hadapan memberi makna hasar. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, na'buduka wa nasta'inuka, kami meminta menyembah kamu, kami memohon pertolongan kepada kamu. Tapi ditukar ka mari tak depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang panggil apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan benda yang patut di belakang memberi makna dalam. Apa? Hasar. Hanya kepada engkau sahajalah kami menyembah, tidak pada yang lain. Itu makna hasar tu. Nah, kalau kata na'buduka, kami menyembah engkau, kami sembah juga orang lain pun. Makna kita ada lagi tu. Na'buduka wa nasta'inuka, kami meminta tolong kepada engkau, minta tolong juga pada benda lain pun. Sekarang tak? Na'buduka wa nasta'inuka, tukar ka letak depan belakang. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau saja kami menyembah, tidak kepada yang lain. Itu makna hasar. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau saja kami meminta pertolongan, tidak kepada yang lain. Sama juga. Asal kalau sebut laisa syai' kamitsli, boleh. Tiada sesuatu sepertinya Allah. Boleh cakap gitu. Tapi tak dalam. Hak mana orang panggil letak di belakang, takdimkan hak letak di belakang tu, mari letak depan. Taqdimu ma haqqu ta'khir. Sekarang bukan laisa syai' kamitsli. Laisa kamitslihi syai'un. Tengok. Hak patut duduk belakang, mari letak depan. Maknanya apa? Hasar. Lagu mana nak letak bahasa Melayu kita? Payuh nak cakap ni. Baca Quran itu mudahlah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mudah ayat Quran kita baca. Makna nak jijok masuk dalam perut pedas kita ni. Kena kata mana? Tidak ada langsung sedia kala lagi sepertinya Allah. Sedikit pong tak ada langsung. Nak gitu. Tak ada langsung, nak gitu pula. Tak ada langsung. So pun tak ada. Nak gitu. Itu nak ayat kata ayat laisa kamitslihi syai' tu ayat muhkamat, muhkam, teguh. Tak teguh apa tengok? Laisa intifa' mutlak. Kamitslih, kah pada mislih. Orang panggil apa? Misla misli. Apa? Litakid, nak mentakidkan lafi laisa tadi. Tidak ada langsung sedia kala lagi seumpamanya Allah. Usah kata Allah seumpamanya Allah pun tak ada. Syai'un nakirah, idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra, taqdimu ma haqqu ta'khiru tufidul hasra tufidul umum. Jadi tidak ada langsung sedia kala lagi seumpamanya Allah, sikit pun tak ada langsung. Nak tekan gitu pula. Itu makna laisa kamitslihi syai'. Nak cakap ke mana lagi? Tak sungguh. Sebab tu kata Sayyidina Ali lagu ni, kata Sayyidina Abu Bakar itu lagu tu. Supa lagu ni. Ini salaf. Dan kata segala ulama, yakni segala ulama kalam, dia panggil ulama usuluddin. Habislah. Hari itu sabda Nabi, orang panggil hadis mauquf pada Sayyidina Ali. Awaluddin ma'rifatullah, bukan awal dengan makna yang pertama dalam agama kena kenal zat dan hakikat sifat, hakikat zat Allah. Itu tak betul. Kalau orang mengajar ilmu ma'rifat, dia kata kita ni pertamanya kena kenal Allah. Jangan semaya puasa dulu, kenal Allah dulu. Kenal ke mana? Kenal zat, kenal hakikat zat, hakikat sifat. Itu sesat. Itu bukan ilmu ma'rifah, itu ilmu maklifat. Tak betul tu. Awaluddin dengan mana al-muhim fid din, yang paling perdu, yang paling penting dalam agama. Semaya apa penting, puasa apa penting, tutup aurat apa penting, tegak Islam apa penting belaka. Tapi segala hak tadi tu nak atas siapa? Lillahi ta'ala. Kena Allah tu penting. Paling penting, paling penting. Itu mana awaluddin. Yang paling penting dalam agama ma'rifatullah. Apa makna ma'rifatullah?
Makrifat hukum sifat ketuhanan dan hukum ketuhanan Allah. Bukan ma'rifatullah dengan makna mengenal zat, hakikat zat dan hakikat sifat Allah. Tak betul. Bukan kena ilah, kena uluhiyat, rububiyat, ilahiyat, kena ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan tu. Ada Allah mesti, tak ada Allah tentu tidak. Sekarang sedia Allah mesti, baharu Allah tentu tidak. Wujud kida bakak wajib. Adam hadis fana itu orang panggil apa? Mustahil. Hak kita hukum mesti wujub dia panggil. Tentu tidak istihalah. Itu orang panggil hukum sifat ketuhanan. Wujud tu apa? Kena kata wujud. Kerana kalau dia tak wujud, ada dia tu berajak pada mengada. Kelupuk mana istinahu an kulli ma siwa. Tu kalau dia tu berbilang tidak wahdaniyah, bermakna ada lagi selain daripada makhluk tu berajak kepada Tuhan lain. Sebab tu iftiqaru kullu ma siwahu ilaih, tak boleh lepas selain daripada Allah kepada Allah. Mana berhajat oleh tiap-tiap barang yang lain kepada Allah, mesti dia sah, mesti dia wahdaniyah. Tengok, bijak sungguh ulama susung, mesti dia wahdaniyah. Kalau dia ada dua, tentu ada payah bahasa Allah dia ajak ke Tuhan lain pula. Mesti dia sah. Tengok ulama susun tu comel belaka dah dengan Al-Quran hadisnya. Comel belaka dah. Mari orang kedian ni je. Dia kata tak betul, sesat, falsafah Yunan. Falsafah Yunan kepala otak mung. Al-Quran belaka tu. Jikalau Tuhan tiada, nescaya geng. Itu ambil uslub Quran. Tuhan kata lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi Tuhan lain pada Allah, ambo ni duk itajah ni tak jumpa. Duk mana je? Atas pala, payah atas pala ni kena tengok sini. Sikit lagi, lau kana fihi ma alihatun. Kalau ada Tuhan lain, kalau ada lau kana fihi ma alihatun. Kalau ada pada langit bumi Tuhan lain illallah, lain pada Allah. Tengok, la fasadata hacurbu. Tuhan sendiri ajar kita bercakap lau. Orang panggil apa? Fardu takdir. Jikalau Tuhan lemah, jikalau Tuhan berbilang, jikalau Tuhan tiada, jikalau Tuhan baharu, jikalau Tuhan binasa, jikalau Tuhan ada cara-cara kita, jikalau Tuhan serupa, jikalau Tuhan tu pekak, jikalau Tuhan bisu, jikalau apa jikalau tu? Nak ambil natijah. Tak apa. Mari orang Wahabi kata jangan ngaji sifat 20, jadi perangai syaitan. Apa? Nabi tegur, lau taftahu fi'lu syaitan dia. Cakap kalau ni buka perangai syaitan. Itu Nabi kata dalam bab ibadat. Kita masa muda malah tidur banyak pada ibadat. Bila tua baru berasa nak buat amal ibadat banyak, sakit orak, lengah tubuh dah tu ni. Kalulah muda mula ni syaitan ni. Kalulah muda mula rajin buat amal. Lepas tu tua sakit orak malah lah pula. Malah juga. Tu perangai syaitan tu. Tai kaya, dekuk hangit bakir, tak hidup masing. Bo jatuh muflih bank kerak. Kalulah kaya, boleh keluar zakat, boleh infak, boleh wakaf, boleh sedekah. Lepas tu dah miskin, sedekah juga tak? Tak, muka miskin. Tu syaitan dia panggil. Tu. Adapun jikalau Tuhan tak ada, lagu mana? Kalau Tuhan binasa, lagu mana? Kalau Tuhan baru, lagu mana? Kalau Tuhan tu berbilang, lagu mana natijahnya? Kalau Tuhan tu berbilang, Tuhan tu lemah, lagu mana natijah? Itu diajar dalam Quran. Lau situ orang panggil fardu takdir. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Bukan berlaku sungguh. Bila kita kata, Tuhan kata, kalau ada pada langit bumi, Tuhan lain pada Allah. Ada tak Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Tidak membawa kepada berlaku lain pada Allah tu ada. Dah. Itu. Tu lagu tu. Tu semua tu uslub Quran. Jangan tertipu dengan daiyah orang baru sekarang yang menolak cara pengajian ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Dan kata segala ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu ma tawahhamtumuhu bi auhamikum. Macam itu. Kullu ma tawahhamtumuhu bi auhamikum wa adraktumuhu bi uqulikum fahuwa muhdisun mislikum. Macam itu.
Dia ada baris tu. Ada baris tu kat sini. Tapi tak apa, mungkin kita bukan nak ngajar kat sini. Kalau orang nak ngajar pula tu lah, kena robek molek lah. Baris-baris apa tu lah masalah. Kullu ma tawahamtumuhu bi awhamikum wa adraktumuhu bi uqulikum fahuwa muhdithun mislikum. Terjemahannya, artinya mana terjemahannya? Tiap-tiap barang yang tersangka-sangka ia barang. Duk mari waham. Tuhai lagu ni ko, lagu tu ko, balah ni ko, balah tu ko. Duk mari tersengka-sengka, teragak-agak kita kata. Tersengka-sengka ni mana teragak-agak ia barang. Dengan segala sengka, dengan segala agak kamu itu, dan kamu dapat akan barang tu dengan segala akal kamu. Hak boleh fit ta'akuli. Di ta'akul, di dalam akal kita. Oh, Tuhan duduk, Tuhan bersela, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Duk skor dalam hati itu. Maka iaitu apa? Iaitu tiap-tiap barang tadi tu. Tiap-tiap barang hak orang panggil mu agak-agak dalam agakkanmu. Mu mendapatkan tiap-tiap barang tu dalam segala akal kamu tu. Maka iaitu fahuwa muhdithun mislikum. Maka iaitu baharu juga seperti kamu. Apa saja mari telitah. Tuhan ni ada rupa. Duduk atas kau, duduk bawah kau, terbang pergi mari. Hak ni jenis kita makhluk ni. Burung terbang pergi mari. Kadang-kadang duduk hinggap bawah, naik atas langit, terbang. Tuhan lagu tu ke? Tak. Kalau Tuhan supaya burung dia panggil. Dia ni. Tuhan supaya lembu ke? Kalau Tuhan supaya lembu. Bukan Tuhan. Tuhan supaya kambing. Tuhan supaya orang. Bukan Tuhan. Lagu tu senang. Mudah ulama we gitu. Habis itu. Maka nyatalah, jelaslah, teranglah segala pengetahuan orang yang sesak itu. Orang hak sesak, tak kira siapa ni, siapa-siapa hak sesak lah. Kalau dia terasa lagu ni, dia sesak. Siapa dia makan lada, dia serah pedah nak gitulah. Tak kata siapa-siapa. Maka nyatalah, dia kata teranglah segala pengetahuan orang yang sesak itu ialah orang yang menyangka-nyangka ia orang yang sesak pada iktikadnya orang. Tengok dia duk bersangka-sangka. Allah ada tangan, Allah ada lah tepaknya atas langit. Dia bersuka gitu. Lagu mana kak? Rupa Allah. Akhirat esok kita boleh tengok lah. Allah ni tak dapat tengok lagi. Rupa Allah. Tu sengka lah kau tu. Tu ada hak ni masuk boleh rejak ni, dia kata tengok pelik orang ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah ni, kata yakin tu gak Isra Mi'raj, buat majlis Isra Mi'raj. Bersungguhnya baca kitab Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj itulah dalil yang sabit, yang qat'i, yang menunjukkan Allah bertempat di langit. Sebab Nabi naik langit. Ayat bodoh. Itu ni. Allahu akbar, payahlah. Tu payah nak cakap dengan orang bodoh ni, payah. Payah. Tu tengok. Lepas tu kalau Tok Mufti naik atas bukit, nak tengok anak bulan, pas bulan duk bukit apa dah? Lagu tu jawab ke dia, mudah-mudah. Tak payah bahas-bahas panjang. Tok Peti tu hak duk atas bukit, bukan bulan duk bukit. Tapi kalau bulan duk atas bukit pun tak apa, harus kerana bulan tu makhluk, boleh bertempat. Allah tu bukan makhluk. Nabi naik langit, bukan Allah duk langit. Lagu tu. Sebab tu nuzul turunnya Nabi daripada Sidratul Muntaha, daripada Arsyur Rahman Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Itu bukan dengan mana nuzul turun naik daripada tingkat dah. Dengan mana ihbit berpindah. Ihbitu Misran, berpindah olehmu, turun olehmu ke Mesir. Apa turun? Naik di atas negara mana? Atas langit, turun ke Mesir. Dah. Mana turun situ ihbit apa? Pindah. Mana Nabi cakap dengan Nabi Musa? Nabi Musa kata Tuhan apa? Semaya 50 waktu. Berat Nabi Muhammad, umat aku 50 waktu so pun tak boleh buat. Takhfif, minta kurang lagi. Nabi pun naik. Apa makna naik? Ihbit, pindah tempat ya. Bukan maknanya
Bukan makna naik, nanti nak naik lu, pecek lih naik lah atas dak ni. Ketuk pejabat tu berat lah gitu. Bukan makna gitu. Nah, pas Nabi tu duduk di Sidratul Muntaha, bukan Allah duduk situ dah. Nah, tapi tepat tu Allah Taala buka hijab Nabi kita musyahadah dan mukalamah zat Allah Taala. Yakni nampak Allah kuk mata, bukan tengok dengan butik mata. Mana gitu? Nah, tu dulu syarah dah dulu. Dah ni. Bukan tengok tapi nampak, idrak itu maknanya. Baik. Payah. Nah, dia kata tu hadut langit dalilnya Isra Mi'raj. Weh, pagak sungguh. Lepas tu Nabi Musa alaihissalam pergi turus Saina tu. Lagu mana pula? Nabi Musa pergi turus Saina. Nah, bermukalamah dengan Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Bermukalamah, berkata-kata, bercakap-cakap Musa akan Tuhannya di Turus Saina. Di miqat kami ni Turus Saina. Lepas tu Tuhan tu orang pula duduk di Turus Saina. Beratlah gitu. Nah, Musa tu duduk di Turus Saina, bukan Allah duduk di Turus Saina dah. Tapi di Turus Saina itulah Allah Taala buka hijab, Nabi Musa dapat mukalamah Allah Taala. Dapat orang panggil sampai ke maqam mukalamah, berkata-kata dengan Allah Taala. Berkata-kata lagu mana? Kembali kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau kata Asy'ariyah, Allah Taala buka hijab, Nabi Musa nampak sifat kalam dengan makna ismi nafsi yang tak berhuruf, tak bersuara. Nabi Musa faham, lalu Nabi Musa ibaratkan dengan huruf suara kepada umat. Itu. Kalau Maturidiyah dan begitu juga Mu'tazilah muafakat sedikit dalam bab ni, yakni Allah menjadikan huruf dan suara yang baru masuk ke anak telinga Nabi Musa. Nabi Musa dengar lafaz, dengar suara, dengar huruf. Nabi Musa faham apa hak sedia kala ada di zat Allah Taala, kalimatun nafsaniyah yang Allah Taala nak khitab kepada dia. Kalimatun nafsaniyah itu qadim tapi bukan wujudi. Itu nanti bahas dari sifat kalam. Nah, Allah Taala kata kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru lanafidal bahru qad anfan apa ayat Quran fan tamfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Adalah surah apa? Suratul Kahfi. Nah ni kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalaulah diambil amos semua ni air laut untuk dicatat tulis kalimatu rabbi, apa? Kalimatun nafsaniyah. Nescaya lenyap ataupun surut kering air laut, belum habis lagi kalimatun nafsaniyah Allah Taala dicatat tulis. Banyak. Itu maka kalamun nafsani itu bukan wujudi, amrun i'tibari. Hak ada di zat Allah kalamun ismi, kalamun nafsi, yang diterjemah oleh pada MK berkata, bukan berkata-kata. Tu berkata-kata bukan sifat, itu takluk dia panggil, takluk, dilalah. Tu maka bukan Allah duduk di Turus Saina, Nabi Musa yang duduk di Turus Saina. 9:10 dah, boleh kita berhenti dah ni. Nak balik kampung pula jauh ni. Mana stesen tak jumpa stesen ni. Sudah dah. Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu ialah orang yang menyangka-nyangka ia orang pada i'tikadnya, bukan ilmu. Duduk sangka-sangka, duduk mari waham, duduk pegang pada benda hak dia waham. Ilmu ni mesti kita belajar. Dia tak belajar, duduk belajar dengan orang waham juga. Tak ada apa, supa dengan dia dallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan. Tu Allah Ta'ala itu bertempat atau berupa atau boleh ada menyamakan akan dia Allah dengan sesuatu, disangkanya sebenar-benar dirinya itulah Allah, maka i'tikad ilmu orang itu salah yang amat besar, menjadi kufur. Na'udzubillahi minha. Panjang ni. Kita berhenti, maka nyatalah segala pengetahuan. Berhenti situlah, tanda situ. Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misra wa fi Yaman wa fi Burma wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.